kita revahlah sikit sebelum kita pergi ke sana. Kita revah yang 4 tu lebih kepada organisasi kontak, keadaan organisasi kita. Yang 5 lebih kepada leadership. Yang 6 lebih kepada planning. 7 lebih kepada sokongan, sistem sokongan. Yang ke-8 lebih pada operasi. 9 kita kena ukur performa kita. Dan klausa 10 lebih kepada penambahbaikan. Jadi pada hari ini kita sambung topik iaitu 7.2 yang berkaitan dengan kompeten. Siapa itu kompeten? Staff lah. Dia berkaitan kepada person ataupun staff kompeten. Dan kalau kita tengok secara besar, kompeten ni dia ada 3 elemen. Elemen yang pertama sudah pasti attitude, sikap kita, dan akhlak kita, jati diri kita. Yang kedua, dia pergi kepada pengetahuan. Yang ketiga, pergi kepada skill. Jadi ketiga-tiga ni adalah elemen kompeten. Dan bagaimana kita nak pastikan, bagaimana kita nak ukur sama ada staff kita tu kompeten ataupun tak, ataupun kita sendirilah, kita nak ukur kita sendiri sama ada kita kompeten ataupun tak pun sama, ada 3. Yang pertama, sijil education kita, akademik kita. Yang kedua, pengalaman kerja kita. Yang ketiga, jenis-jenis latihan ataupun benda-benda yang kita dah hadir untuk meningkatkan kompetensi kita. Ada 3 elemen yang kita boleh jadikan sebagai panduan memberi gambaran bahawa kita berada di tahap kompeten yang mana satu. Untuk kita, dan kalau kita ada orang bawah kita, kita kena nilai base pada 3 itulah asasnya. Yang lain tu bolehlah base pada interview dia, base pada macam mana reputasi dia dan sebagainya. Jadi di sini kita tengok pada 7.2 di mana apa yang organisasi perlu laksanakan, apa yang PTJ perlu lakukan berkaitan dengan 7.2 ni, kita ada 4. Yang pertama sudah pasti kita kena tentukan kompetensi yang diperlukan untuk seseorang tu memegang sesuatu jawatan. Kita sebagai organisasi kena tentukan ciri-ciri kompeten yang perlu ada pada seseorang tersebut bila mana dia memegang sesuatu jawatan, sesuatu tugas, sesuatu amanah supaya QMS dia tercapai. Contohnya tugas kita ambil yang rendah lah, tak payah yang tinggi, tapi semuanya samalah. Contohnya kita ambil KUK, Ketua Unit Quality. Jadi kita kena pastikan, organisasi kena pastikan bahawa apa ciri-ciri yang perlu ada pada KUK supaya kita boleh pilih siapa KUK bila mana KUK mempunyai kompetensi tersebut, memberi gambaran bahawa QMS nanti tu, Quality Management System ataupun SPK, sistem pengurasan kualiti kita berjalan dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, memastikan bahawa staf kita tu yang berada di PTJ kita tu, kita nilai dia, kita memastikan bahawa staf kita mempunyai kompetensi berdasarkan kepada 3 ni. Berdasarkan kepada education dia, berdasarkan kepada latihan dan juga berdasarkan kepada pengalaman yang dimiliki oleh mereka. Dan yang ni saya yakin dan percaya setiap PTJ dia ada buku dia, dia ada file dia, nama staff, kelayakan dia berapa tahun dia bekerja, apa special skill dia dan sebagainya. Yang ni saya yakin dan percaya semua ada lah. Tapi tujuan benda tu ada, salah satu dia yang ni lah, untuk memberikan bahawa kompetensi itu merupakan salah satu elemen yang kita ada dan kita pantau dan kita selia untuk memastikan bahawa semua sistem yang kita ada tu berjalan lancar. Keberkesanan QMS kita tu semakin meningkat. Contohnya saya sebagai pengarah SKKU. Kami kena buat satu maklum balas ataupun apa-apa analisa untuk memberi gambaran bahawa ciri-ciri kompeten yang ada pada pengarah sistem kualiti dan kecemerlangan operasi itu betul ataupun kena tambah baik ataupun kena tukar orang lain. Maksud dia macam gitu. Jadi yang salah satu yang kami buat, kami nak
pastikan setiap program yang kita buat, kita adakan feedback, dan pada masa yang sama feedback tersebut banyaklah. Yang pertama, kita nak tengok program kita sesuai ke tak. Yang kedua, kat mana kita nak improve program kita. Yang ketiga, yang bagi ceramah tu cukup ilmu ataupun tak, ataupun dia boleh menyampaikan dengan baik, orang boleh faham ataupun tak, dan lain-lain. Yang mana seolah-olah memberi gambaran bahawa kita ada mekanisme untuk memastikan bahawa tugas ataupun amanah ataupun jawatan tersebut tu kita senantiasa semak, senantiasa dapatkan feedback supaya walaupun orang yang sama pegang tapi dia dah tambah baik ciri-ciri yang dia kena ada, ataupun kita terus tukar kepada orang yang lain. Yang tu yang maksud C. Dan yang D memberi gambaran bahawa semua yang kita buat daripada A, B, C, D ni yang berkaitan dengan kompeten tu, kita kena ada file, kita kena letakkan dalam satu buku, dalam satu dokumen untuk memberi gambaran bahawa inilah evidence yang kita buat. Sebab apa? Sebab kita kena ingat audit ni dia adalah evidence based. Evidence based masa dan juga keadaan semasa. Kita tak nak masuk audit tak ada evidence, minggu depan ada evidence. Iaitu kita tak boleh kira lah. Sebab audit ni dia on time. Dia berlaku pada masa tersebut. Dan evidence yang kita nak tu adalah evidence yang kita kena tunjuk pada masa pengauditan tersebut. Yang tu yang kadang-kadang istilah yang kita timbulkan, yang kita kena masukkan dalam pemikiran kita, di mana kalau benda tu dah jadi budaya kepada kita, evidence tu anytime kita boleh dapat lah. Tetapi bila mana kualiti tu di peringkat bawah, iaitu di peringkat behavior. Di peringkat behavior ni bermaksud kita perlu rangsangan untuk kita melakukan. Jadi sudah pastilah pada masa-masa tertentu sahaja evidence tu ada. Dia dalam konsep pengurusan diri ataupun dalam konsep kita nak pastikan bahawa benda tu cantik ataupun tak cantik. Yang pertama kita pergi pada behavior. Yang kedua habit, yang ketiga budaya. Saya nak explain 3 benda ni sikit. Behavior ni bermaksud kelakuan kita yang mana dia tak jadi darah daging kita lagi, tapi dia lebih kepada kelakuan asas kita yang mana memerlukan tindakan luar ataupun dorongan luar untuk kita melakukan sesuatu. Dan yang tu dia panggil behavior. Contohnya kita ni kalau nak buat kerja, kita kena bagi arahan. Nak buat kerja kita kena ada what is called bonus. Nak buat kerja kita kena ada benda-benda yang memberi dorongan untuk kita melakukan. Iaitu behavior namanya, kelakuan. Yang kedua habit, atas sikit pada behavior iaitu habit. Habit ni kita buat tu atas dasar tanggungjawab kita, atas dasar amanah kita, seolah-olah kita menjiwai amanah yang kita ada. Seolah-olah kita menjiwai amanah yang kita ada, kita buat ni. Kenapa kita buat? Sebab kita kena buat lah. Kenapa kita buat? Ni memang tugas saya. Kenapa kita kena buat? Ni kalau tengok dalam kelilin, dalam ini kena mengena dengan saya. Jadi dia tak ada kaitan langsung dengan kenaikan pangkat, bonus dan sebagainya. Kalau kita lebih lagi cenderung kepada kenaikan pangkat, bonus dan sebagainya, membawa maksud kita membuat sesuatu tugas tu lebih kepada behavior dan lebih kepada habuan. Yang ni kalau boleh kita cuba perbaiki supaya dia jadi habit kepada kita, tukar behavior kepada habit. Sebab saya risau untuk diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain, walaupun benda ni kadang-kadang dia berubah, kita tarik balik. Sebab niat kita ni sentiasa berubah, tak ada masalah. Yang tu manusia biasa memang berubah. Tapi Imam Ghazali pesan, bila mana kita tahu niat kita dah terpesong, kita betulkan balik. Yang mana habit ni, behavior ni kita lakukan kerja disebabkan oleh habuan, disebabkan oleh kenaikan pangkat, dikuatiri hasil kerja kita tu kita dapat habuan di dunia sahaja. Sedangkan masa kita banyak habis di pejabat kita 8 jam minimum, tak 9 jam ataupun 10 jam. Jadi rugilah kita kalau kita dapat benda tu dalam jangka masa yang pendek, yang panjang, tapi untuk dunia sahaja. Rugi kita. Tapi
bila mana kita buat, sebab kalau kita solat kita sikit sangat. Jadi kalau boleh apa yang kita buat tu kita kena jiwai biar benda tu jadi heavy kepada kita, biar kita buat berdasar kepada amanah kita, tugas kita, tanggungjawab kita supaya kita dapat dua-dua. Dunia kita dapat kenaikan pangkat sebagai bonus kita dan sebagainya, dan yang di akhirnya kedua benda-benda akhirat lah. Benda-benda akhirat, pahala kita, keberkatan kita dalam melaksanakan kerja. Yang tu yang saya lebih kepada tukar behavior itu kepada habit. Walaupun susah, tapi tak apa, kita cuba ke arah sana, insya-Allah kita dapat. Yang ni termasuk saya sekali lah. Saya pun kadang-kadang terfikir, ni nak kena buat ni, ada habuan ke, ada naik pangkat ke dan sebagainya. Kalau kita masih lagi ke sana, termasuk saya risau 8 jam kita ni bekerja di UiTM ni, kita dapat habuan di dunia sahaja, di akhirat kita kosong. Padahal akhirat kita lebih bermakna, lebih diperlukan berbanding dengan dunia. Jadi yang tu dalam berkaitan dengan kompeten 7.2 dan 7.3 awareness. Awareness kita ni salah satu benda yang kita kena bagi input kepada staff kita, kepada kawan-kawan kita berkaitan dengan awareness. Elemen-elemen awareness. Awareness ni memberi gambaran bahawa kita sebagai PTJ, KUK sebagai ketua unit quality di PTJ kena bagi awareness. Kena bagi awareness, kesedaran kepada seluruh, kalau kita tengok kat sini, kepada seluruh person yang bekerja di bawah organisasi. Seluruh orang, seluruh warga yang bekerja di organisasi kita. Dan kesedaran tersebut meliputi yang basic ni lah 4. Meliputi quality policy, quality university, fakulti, B lebih kepada quality objektif, university punya quality, C lebih kepada effectiveness of QMS, D lebih kepada, C ni lebih kepada peranan. Nak kena bagi tahu kepada staff kita, kepada warga kerja kita bahawa peranan mereka dalam memastikan bahawa keberkesanan QMS. Memastikan bahawa keberkesanan QMS. Dan yang ketiga, dan yang keempat, lebih kepada what we so call, kalau biar bagi kesedaran kepada mereka, kalau berlaku ketidakpatuhan kepada SPK, memberi gambaran bahawa apa kesan dia, apa efek dia pada organisasi kita. Yang ni elemen-elemen asas yang kita nak kena bagi tahu kepada warga kita daripada A sehingga D. A sehingga D. Dan cara awareness tu pelbagai lah. Kita ada website, kita ada notice board, kita ada meeting, workshop dan sebagainya. Yang tu yang saya cadangkan kepada semua PTJ bahawa dalam semua meeting-meeting besar, pastikan slot quality tu ada bersama agenda tersebut untuk memastikan bahawa apa yang kita buat, apa kita laksanakan tu kita boleh sampaikan kepada warga kerja ataupun kepada seluruh rakyat jelata di PTJ kita lah. Yang ni benda-benda asas yang kita kena maklumkan. Di mana kalau yang ni kita boleh relate, D ni sebenarnya dalam bahasa mudah lah, dalam bahasa mudah QMS ni ataupun nama lain kita panggil jaminan kualiti. Jaminan kualiti ni memberi gambaran bahawa bila mana kita ada kualiti, memberi jaminan kepada pihak luar, kepada customer kita bahawa kita ni the best, bahawa kita ni boleh harap, bahawa kita ni boleh melakukan tugas dengan baik. Contohnya dalam bahasa yang mudah yang selalu kita lihat dalam kehidupan kita, bila mana kita nak pergi bank, nak buat pinjaman ataupun nak beli kereta dan sebagainya, mereka memerlukan surat jaminan untuk memberi loan kepada kita, iaitu slip gaji kita ataupun benda-benda lain, geran tanah, untuk memberi jaminan kepada bank tu bahawa dia percaya kita ni boleh bayar, kita ni boleh bayar pinjaman yang kita pinjam. Berbanding dengan kalau kita tak ada apa-apa, maksudnya dia tak yakinlah dengan kita. Ni Nik Rosli ni boleh bayar ke tak ni kalau saya bagi pinjaman ni? CJ geran tanah pun tak ada, slip gaji pun tak ada. Apa yang dia boleh bayar kat kita, nanti kita tak ada keyakinan untuk bayar kepada bank. Sama juga dengan CJ kita ni, ISO ni. Jaminan kualiti
activity ni seolah-olah memberi gambaran kepada pelajar kita, parent kita bahawa dia nak hantar anak dia ke UiTM ni, UiTM ni ada standard ke? Ada jaminan kualiti ke? Ataupun boleh percaya ataupun tak? Yang tu yang gambaran mudah kepada kita bahawa D ni adalah application kepada non-conforming with QMS requirement. Bila mana kita tak patuh kepada keperluan QMS, memberi gambaran bahawa kita tidak ada jaminan kualiti lah. Kalau nak pergi kat bank ada tu, orang tak ambil lah kita, loan kita memang tak lulus lah. Yang tu membawa maksud pada D. Jadi benda-benda ni kita kena communicate, kita kena sampaikan kepada warga kerja kita untuk memastikan bahawa apa yang kita buat, apa yang kita plan nak buat, apa yang kita rancang tercapai secara kolektif, secara bersama. Dan 7.4 lebih kepada komunikasi. Komunikasi di sini melibatkan dua pihak. Yang pertama internal dan juga external. Kedua-dua lah, sama ada pihak dalam dan juga pihak luar. Dan ni simpulan ataupun rekasan di mana apa yang kita nak communicate. Tengoklah terpulang. Kita nak communicate program baru ataupun kita nak communicate pencapaian UiTM, kita nak communicate aktiviti yang kita ada, kita nak communicate apa fasiliti yang kita ada, kelebihan yang kita ada, dan apa bila kita nak communicate. Terpulang harian pun boleh, mingguan pun boleh, tapi kalau dengan parent, dengan customer, dengan apa interested party, kita kena buat jadual lah, buat jadual bila nak jumpa hari pelanggan. Contohnya, bila kita kena tetapkan. Dan with who to communicate, dengan siapa dan sebagainya ni, yang ni dua-dua ni lah, internal dan juga external. Dan how to communicate. How to communicate ni pelbagai. Sama ada kita buat brochure, kita bagi pada website, ataupun kita buat presentation, kita buat mutual discussion, kita buat hari terbuka dan sebagainya. Jadi ada 4 elemen dalam communication ni yang kita kena ada untuk memastikan bahawa support daripada pelbagai pihak tu berlaku. Apa yang kita nak communicate, bila nak communicate, dengan siapa kita nak communicate dan bagaimana kita nak communicate. Yang ni di bawah ni lebih kepada contoh-contoh yang kita boleh guna pakai untuk membuktikan bahawa kita dah pun communicate dengan pihak-pihak yang terbabit, iaitu dalam dan juga luar. Okey, yang 7.5 berkaitan dengan documented information. Documented information di mana kalau dalam ISO yang lama, yang lalu, kita ada dua, iaitu kita ada dokumen dan rekod. Untuk ISO yang terkini, yang baru, kita combine. Kita combine kedua-duanya, iaitu documented information. Di mana dalam documented information, kita ada dua-dua sekali. Iaitu dokumen pun kita ada, rekod pun kita ada. Cuma beza dokumen dengan rekod ni biasalah, kita mudahkan, nanti cari detail lah berkaitan dengan beza dokumen. Dokumen ni benda yang kita senantiasa dalam proses kita nak guna dokumen. Yang retain ni ataupun rekod ni lebih kepada dokumen lama yang kita pernah guna dan kita simpan sebagai rekod. Dokumen ni benda yang semasa yang kita sedang guna. Benda semasa yang kita sedang guna. Kalau rekod ni benda yang kita dah guna sebelum ni dan kita simpan dalam file kita untuk rujukan masa hadapan. Dan lagi contoh yang senang yang kita tengok, kita nak buat pinjam peralatan dan sebagainya dengan PTJ, dengan fakulti, dengan kampus dan lain-lain, kampus yang lain, kita ada borang dia. Jadi borang yang kita dah isi tu kita namakan dia sebagai rekod. Borang yang sama tapi kita tak isi, yang tu kita namakan dia sebagai dokumen. Dokumen ni status masa kita tengah guna. Jadi bila orang cek DI kita, documented information kita, janganlah kita tengok rekod tu version dia 10 tapi dokumen yang kita guna version dia 9. Jadi memberi gambaran bahawa kita tak update lah. Kita tak update. Sama ada kita tersilap tulis rekod ataupun dekat dokumen kita ni kita baru saja photostate letak borang yang baru, yang mana rupanya borang lebih lama daripada yang rekod. Sepatutnya version dokumen ni sama ataupun lebih tinggi daripada version rekod.
Tak, bermaksud version record tu, katalah kita pinjam alat tu, dia punya record dia version 10. Dokumen ni yang borang yang belum isi ni sepatutnya version dia 10 ataupun 11. Nah, itu maksud dia. Dan 7.5 lagi documented information sambungan lebih kepada creating dan juga updating. Maksud dia kita kena wujudkan DI, documented information, dan juga kita kena updating. Nah, kita kena update lah. Kena update. Dan yang 7.5.3 lebih kepada kita control. Bagaimana kita control documented information. Nah, contohnya kita control file peribadi staff kita. Bagaimana kita control dia. Dia ada logbook dia, siapa yang ambil, siapa tanda tangan, bila tarikh tengok dan sebagainya. Dan benda-benda yang berkaitan dengan control ni, yang ni lah. Ya, ensure availability suitable for use. Bermaksud pastikan dia tu ada. DI ni, document information ni, pastikan dia ada. Jangan kita control rupanya tak ada. Contohnya lebih kepada secret lah. Benda tu secret, confidential sangat. Tapi bila nak tengok, lalas sekali tak ada. Yang tu walaupun confidential, bagaimana sekalipun, kita kena ada. Biar ada available. Ensure availability. Biar ada. Yang kedua, adequate protection. Biar ada perlindungan lah. Biar ada perlindungan. Bilik kita tu biar dilindung. Yang ketiga, lebih kepada distribution, storage, version control dan juga retention dan disposition. Retention dan disposition ni lebih kepada dokumen-dokumen kawalan lah. Macam mana kita nak kawal dokumen tersebut. Dan untuk makluman rakan-rakan, sahabat-sahabat kualiti yang saya hormati dan saya sanjungi, dan kadang-kadang kita terlepas pandang bahawa documented information kita walau rahsia sebesar mana sekalipun, bila berdepan dengan auditor, tidak ada rahsia. Tidak ada rahsia. Sebab apa? Sebab auditor ni dia ada kontrak dengan kita. Dia pegang rahsia tu. Dan tugas auditor ni untuk menyemak semua benda yang diamalkan di PTJ tersebut. Jangan kita kata, ni rahsia ni tak boleh tunjuk. Bukan, salah. Kalau betul-betul benda tu rahsia, kena tunjuk dan tunggulah kat situ. Supaya auditor kita tak ambil gambar, supaya auditor kita tak photostat dan sebagainya. Dan pastikan auditor memang dia ada integriti dia, dia ambil benda tu untuk proses penauditan sahaja, bukan untuk benda-benda lain. Yang tu nak kena faham, yang tu nak kena jaga. Jaga tu maksud saya, auditor pun jaga side auditor, auditi pun jaga side auditi. Bermaksud jaga tu, jangan kita kata, dokumen ni kami tak boleh bagi cik. Dokumen ni penting ni, rahsia universiti ataupun rahsia fakulti, rahsia kampus dan sebagainya. Yang tu sepatutnya salah lah. Sebab apa? Sebab auditor ni dia boleh tengok semua benda yang ada di organisasi tersebut atas dasar untuk menyemak SPK ataupun QMS, keberkesanan SPK ataupun QMS itu sendiri. Jadi kalau kita tak tunjuk kat mereka tu, kita lah rugi. Sebab apa? Sebab kita tak dapat feedback daripada pihak yang sepatutnya memberi feedback yang bernilai untuk kita tambah baik dalam pengurusan SPK kita. Jadi seterusnya kita pergi kepada 8. Jadi sebelum pergi kepada 8, mungkin ada soalan ataupun ada benda yang boleh sahabat-sahabat kualiti saya boleh mencelah benda-benda yang kita tak clear, tak terang dalam perbincangan tadi, silakan. Boleh ajukan mana-mana benda yang masih lagi ada sanksi ataupun nampak macam pelik je, nampak macam confused dan sebagainya, dialu-alukan. Ada soalan ke setakat ni? Suara clear, suara Suara boleh dengar? Okey, alhamdulillah. Terima kasih Siti Nur Ain Zaitun. Terima kasih. Orang lain? Tak clear ke orang lain? Clear, alhamdulillah. Terima kasih Cik Mazlan, Dr. Wan. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey. Ada soalan tak? Soalan ada tak? Kalau tak ada soalan, kita terus pergi kepada klausa 8. Lebih kepada kita nak tengok operasi. Kita nak tengok operasi, bagaimana kita laksanakan proses kita. 8 lebih kepada bagaimana kita laksanakan proses kita. Slide nampak slide ya? Okey, slide nampak. Kalau tak nampak slide, maklumkan kat saya. Nak nampak slide, maklumkan kat saya supaya saya tak nak
apa kita tak nampak apa yang kita bincangkan. Okey, 8 operasi. Operasi ni maksud dia pelaksanaan kita lah. Bagaimana kita nak laksanakan. Dalam operasi kita ada 1 hingga 7, 8.1 sehinggalah 8.7. Yang operasi inilah yang terlibat banyak dengan kita, yang kita nak kena jaga, yang kita kena ada parameter dia, yang kita nak kena kawal, yang kita kena ada kriteria dia, yang kita kena ada SOP masing-masing untuk memastikan bahawa operasi yang kita buat ni memenuhi keperluan ISO dan juga keperluan lain. Keperluan ISO dan juga keperluan lain. Okey, yang pertama operational planning dan control. Yang ni lebih kepada proses planning dan juga kawalan. Dalam operasi ini kita ada plan dan juga kawalan. Yang kedua, kita pergi kepada apa keperluan produk. Yang ketiga, peraturan-peraturan untuk kita design and development, untuk kita reka bentuk produk. Yang ketiga, kita nak jaga kualiti, kita nak jaga pihak-pihak luar yang memberi impact kepada kualiti produk kita. Yang kelima, lebih kepada operasi-operasi dalaman yang mana kita buat untuk menghasilkan produk. 8.5 ni lebih kepada operasi-operasi dalaman yang mana akan menghasilkan produk. 8.7 lebih kepada bagaimana kriteria-kriteria yang kita tetapkan untuk memastikan produk kita tu dah lulus, dah boleh keluar. Ya, dan 8.7 lebih kepada bagaimana kita nak buat kepada produk-produk yang tak lulus, kepada produk-produk yang tidak memenuhi spek. Jadi di sini suka saya nak explain, kita kena bayangkan dulu produk kita ni pelbagai lah produk. Dalam ISO kita sebut dua, sama ada perkhidmatan dan juga produk. Perkhidmatan dan juga produk. Di UiTM kita terlibat dua-dua. Di mana PTJ masing-masing kena fikir, kena imagine produk ataupun perkhidmatan yang mereka ada. Contohnya, saya ambil contoh fakulti. Fakulti kita ada produk kita iaitu program kita dan juga pelajar kita tu produk. Program dan juga pelajar dan lain-lain. Kita boleh namakan produk kita. Dan yang kedua, servis kita, servis yang kita bagi pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar kita, servis kita buat research, servis kita buat consultation dengan pihak luar dan sebagainya. Jadi itulah yang kita maksudkan sebagai produk dan perkhidmatan. Dia bukan satu tapi banyak. PTJ contohnya, PTJ pendaftar, contohnya pendaftar kita. Dari segi produk dia, mungkin produk dia perkeliling, peraturan-peraturan dan lain-lain dokumen yang menjadi rujukan kepada pihak universiti. Yang tu produk dia. Perkhidmatan dia counter lah, perkhidmatan counter, perkhidmatan dan lain-lain dan sebagainya yang lebih kepada servis kepada warga, warga UiTM. Jadi kita kena tengok, kita kena renung, kita kena faham betul-betul apa produk dan juga perkhidmatan kita supaya apa? Supaya senang kita nak imagine, senang kita nak faham klausa-klausa yang kita bincang nanti. 8.1 hingga 8.7. Saya mungkin guna satu contoh saja. Yang lain tu kena imagine lah. Kena imagine, kena anggap, kena faham bahawa produk kita gini, perkhidmatan kita gini. Atau imagine salah satu saja. Cuma nak cakapnya bahawa kita ni di UiTM ni ada dua-dua. Produk pun ada, servis pun ada. Bukan produk sahaja, bukan servis sahaja. Okey. 8.1 lebih kepada rancang dan kawal. Rancang dan kawal. Kalau dia tengok statement kat sini, yang ni statement dia. Statement dia show plan, implement and control. Okey. Kalau kita ingat balik dalam 4.4 merupakan senarai proses-proses yang kita wujudkan untuk memastikan bahawa 4.3 iaitu scope of QMS, iaitu apa yang kita janji kepada customer kita tercapai. Kita pun buat proses-proses dia. Dan semua proses ni kita kena implement dan kita kena ada kawalan dia untuk memastikan bahawa proses tu betul. Dan nak kawal proses tu sudah pasti kena ada dokumen, kena ada kriteria, kena ada ciri-ciri spek yang mana
memenuhi ataupun tak. Dan untuk makluman rakan-rakan, sahabat-sahabat kualiti yang saya hormati sekalian, di mana setiap proses, kadang-kadang satu proses menghasilkan satu produk ataupun satu servis. Tetapi kadang-kadang satu proses input pada proses tersebut last sekali baru dia menghasilkan produk dan juga servis. Proses ada dua lah. Satu proses yang direct kita boleh menghasilkan produk. Yang kedua proses tu indirectly dia menghasilkan sebahagian daripada proses untuk menghasilkan produk ataupun servis tersebut. Nah, yang tu yang berkaitan dengan proses. Proses kerja yang kita buat dalam kecemerlangan operasi tu, dalam OE tu, benda tu lah yang ada dalam 4.4. Semua proses kerja pada 4.4 tu kita kena semak dan kita kena nilai sama ada perlu tambah baik ataupun tak kalau dalam operational excellence. Tapi dalam 8.5, 8.1 ni kita kena pasti kita buat dan biar kita ada tindakan kawalan kepada proses tersebut. Contohnya kita ada proses pengambilan pelajar. Tak? Dalam proses pengambilan pelajar tu contohnya pengambilan pelajar diploma. Tak? Pengambilan pelajar degree dia minimum dia nak diploma dia lulus 2.5 CGPA ataupun 2.0 CGPA contohnya. Jadi itu kriteria dia. Jadi dalam melaksanakan proses tersebut ada kriteria yang kita boleh kawal iaitu pelajar ni 1.8 ni macam mana kita boleh ambil. Sedangkan dalam proses yang kita dah declare, yang kita dah establish dalam manual quality kita, yang kita dah janjikan kepada customer kita adalah 2.0. Yang tu salah satu contoh yang mana proses-proses dalam 4.1 tu kita implement dan kita kawal. Dan seterusnya, need to meet requirement for provision product and service and to implement the action to determine. Okay, yang ni lebih kepada bila mana kita nak buat 8.1 ni cenderung kepada kita plan dan kita control dalam dokumen kita biar ada A hingga E ni. Biar ada A hingga E. Di mana apa bukti kita plan dan kita kawal proses kita. Yang pertama sudah pasti setiap proses tu dia ada requirement dia. Dia ada requirement dia. Cuma tak semua proses ada lah. Sebab apa? Sebab kalau proses yang kecil kepada proses yang lagi besar, yang tu mungkin requirement dia tak ada di proses A tetapi ada di proses B. Tapi kalau proses tu satu saja dengan dialah menghasilkan produk, sepatutnya requirement tu ada kat situ lah. Requirement produk tu kena CGPA 3.5 ke atas ataupun CGPA 3.0 ataupun semua subjek lulus contohnya. Yang kedua, kita establish criteria for the processor for the acceptance product. Okay. Dalam proses tersebut kita dah nyatakan bahawa produk ni dikategorikan sebagai boleh keluar bila mana dia penuh apa. Contohnya kita di peringkat proses graduan kita, contohnya kriteria dia pelajar kita ni kena capai 120 jam kredit dan semua lulus. Baru kita boleh release dia sebagai acceptance of product. Acceptance of product. Yang kedua, dalam proses kita pun sama, kita akan tentukan sumber-sumber yang diperlukan untuk kita melakukan proses tersebut. Dan yang lebih kepada implementation control, laksana kawalan terhadap proses, bermaksud kita adalah seperti yang saya explain sebelum ni, parameter-parameter yang kita guna untuk kita kawal proses kita. Dan yang terakhir, benda yang DI ni, 4.4 ni semua proses ni biar kita simpan dalam DI. Yang tu yang dalam minggu yang lepas, kalau tak silap saya ada orang tanya berkaitan dengan proses kerja, nak simpan ataupun tak dan sebagainya. Yang inilah jawapannya. Determine, maintaining and retain documented information. Proses-proses yang kita buat pada 4.4 ni, semua proses yang kita buat pada 4.4 ni biar ada dalam documented information, biar ada dalam rekod kita, biar kita simpan pada tempat-tempat tertentu dan available dia masa kita buat audit. Dia punya klausa dia 8.1E, 8.1E. Determine, maintaining and retaining documented information. Benda-benda yang kita plan ni, proses ni, 4.4 ni semua proses ni
yang kita plan, kita kena masukkan dalam file sebagai documental information. Yang ni contoh-contoh evidence yang kita boleh katakan bahawa 8.1 ni kita buat, iaitu objektif quality, kita ada parameter dia, objektif policy, risk register, strategic planning. Risk register ni bermaksud semua proses ada register risk masing-masing, dan kita tak perlu ambil lah semua risk tu untuk kita register dalam risk register. Cuma setiap proses tu kalau kita ada keperluan, kita declare lah proses tu mempunyai risiko masing-masing di bawah dokumen tersebut untuk memastikan bahawa awareness ataupun kesedaran kepada warga kita untuk melaksanakan proses tersebut dengan berhati-hati supaya apa? Supaya kita punya proses, supaya kita punya what we so call risiko tu tak berlaku bila mana kita melakukan proses tersebut dengan baik, dengan terancam dan juga dengan penuh SOP. Okey, 8.2.2 lebih kepada kita nak kena perlukan requirement yang berkaitan dengan produk. Kita nak perlukan requirement yang berkaitan dengan produk. The organisation should establish, implement and maintain a process to determine the requirement of the product. Okey, yang ni seolah-olah memberi gambaran bahawa kita katakan produk kita ni yang keluar pada UiTM ni CGPA dia 2.0 ke atas baru lulus. Kalau 1.8 tak keluar. Ataupun produk kita ni kita pelanggan produk kita program. Kita kata program kita ni 120 jam kredit, pelajar kita nak kena ambil 4 tahun dan setiap semester tu kita ada 16 ke 17 jam kredit setiap semester. Minimum 4 tahun. Yang tu contoh-contoh 8.2. Bermaksud produk yang kita ada tu kita sertakan sekali dengan input-input ataupun requirement ataupun keperluan-keperluan yang perlu ada pada produk. Contohnya evidence dia inilah contract agreement, website, profile, feedback pro industry, market survey, curriculum review dan sebagainya. Yang ni lebih kepada untuk memberi gambaran bahawa yang kita buat, yang kita laksanakan tu lebih kepada satu kita nak war-warkan kepada pihak luar, yang kedua kita buat penambahbaikan berdasarkan kepada benda-benda ni lah. Berdasarkan kepada benda-benda ni. It has ability to meet, define, requirement and sustain to claim for the product and service is offered. It has ability to meet the defined requirement. Okey, memberi gambaran bahawa bila mana kita dah buat produk ataupun servis dan kita ada input-input dia, memberi gambaran bahawa bila mana servis kita tak seperti apa yang kita janjikan, produk kita tak seperti apa yang kita war-warkan, seolah-olah akan memberi feedback kepada kita lah. Maksudnya produk yang kita keluarkan tu tak full spec lah. Tak full spec, yang mana customer kita boleh complain ataupun yang mana kita kena tambah baik produk kita supaya memenuhi apa yang kita janjikan. Contoh yang mudah, contract agreement. Kita cakap kat student kita, kita kata you nak ambil program ni kena 120 jam kredit. Tiba-tiba student dah ambil, tiba-tiba kita kena tambah program, kita kena tambah jam kredit dan sebagainya, dia jadi 124. Jadi kontrak agreement kita yang lama dengan yang baru dah berubah, dah lain. Jadi yang tu kita kena maklumkan kepada pelajar kita dan dapatkan agreement ataupun konsensus daripada mereka. Yang ni memberi gambaran bahawa produk, requirement produk kita dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita keluarkan kena sama. Okey, 8.2.3 lebih kepada determination of the requirement related. Yang ni lebih kurang sama yang tadi. Cuma yang ni lebih kepada what we so call kita communicate dengan pelanggan kita. Kita communicate dengan pelanggan kita, kita engage dengan pelanggan kita dan kita kena maklumkan requirement specified by the customer including requirement for the delivery and post. Okey, yang ni lebih kepada produk kita. Kalau kita keluar, kita boleh mention kepada customer kita bahawa okey, produk kita ni kalau kita keluar, delivery dia mungkin sehari, 2 hari kepada customer. Yang ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Untuk kes pelajar kita tak ada lah. Tapi untuk program kita, untuk modul kita dan sebagainya mungkin ada. Di mana kita janji dengan customer kita, okey, program kita ni kita buat dalam tempoh 2 minggu.
3 minggu ataupun 4 hari ataupun seminggu untuk siapkan program. Yang kedua, requirement not stated by customer but necessary to specify. Dan okay, yang ni B ni lebih kepada requirement, keperluan yang tidak dijelaskan oleh customer tetapi perlu untuk kita detailkan, untuk kita nyatakan kepada customer. Sebab apa? Sebab dia penting. Contohnya customer kita ambil what we so call subjek kita, modul kita, program kita. Jadi di sana customer tu tak ada pun cakap pasal subjek ni siapa yang ajar, dia tak detail lah, kita kalau kita rasa subjek tu penting, subjek tu ada kesan kepada customer kita. Contohnya bila mana sesuatu subjek tu ada orang luar ajar, ada part timer ajar, ataupun benda-benda yang pelik yang mana bukan dalam kotak pemikiran customer. Jadi kita kena maklumkan supaya apa? Supaya orang kata customer ada expectation dia terhadap produk ataupun terhadap servis ataupun penyampaian tersebut. Dan contoh yang kedua, B ni, contoh yang kedua yang saya nak cerita, katalah dalam situasi yang lain, kita customer order kepada kita LO kita ke customer ke, biasa kita terlibat dalam LO. Kita nak beli komputer kita katalah i7 sekarang ni, i7 kita nak beli komputer i7. Bila mana tapi kita tak spell out detail dalam tu i7 tu apa dan sebagainya. Kita tak detailkan i7 tu. Tapi bila mana kita sebagai pembekal kepada i7 ataupun supplier kita pembekal kepada kita sebagai i7, kadang-kadang ada benda yang detail yang dia kena bagi tahu kerana benda tersebut penting kepada kita, dia kena bagi tahu kita lah. Dia kena bagi tahu kita. Ataupun contoh lain yang lebih detail Contohnya senang cerita, kita nak order barang daripada pihak luar. Kita pun tulis kat sana buku termodinamik ataupun buku perancangan strategi ataupun buku Blue Ocean dan sebagainya. Tak kisahlah, itu order kita. Itu kita punya dokumen. Bila mana sampai pada supplier, dia kata, ni buku ni banyak version. Dia bagi kita yang ni je. Jadi kita nak kena bagi kat customer kita ni, iaitu kita, supplier kita cakap dengan team member dia, yang ni customer kita ni tulis buku tapi dia tak specify detail apa buku yang dia nak. Tapi kita kena bagi yang terbaik lah kat dia untuk mengatakan bahawa version yang terkini version 10. Okey, supplier tu call kita. Hello, Assalamualaikum. Ni Rosli ke? Ya. Ada order buku kan? Ya, betul. Sekarang ni buku ni version 10. Dalam dokumen tak tulis version 10. Kami tulis version 10. Ya? Setuju ataupun tak? Saya pun kata setuju. Ya, setuju. Yang ni maksud dia B. B ni lebih kepada benda-benda yang penting tetapi customer kita tak cakap, tapi kita lebih tahu daripada customer. Kita kena cakap, kita kena dapat persetujuan daripada customer kita. Yang tu yang maksudnya B. Dan C, requirement specified by the organisation. Okey, yang ni lebih kepada kita dah tetapkan requirement dia. Belajar ni 4 tahun, 120 jam kredit dan sebagainya. Yang tu biasalah, kita boleh maklumkan kepada customer kita melalui buku, panduan buku, kontrak, website dan sebagainya. Yang D, statutory dan regulation, perundangan dan juga peraturan, keperluan perundangan dan juga peraturan yang berkaitan dengan produk dan juga servis. Okey, yang ni mungkin kalau program kita berkaitan dengan MQA lah, berkaitan dengan MQA ataupun badan-badan akreditasi program. Ataupun dokumen-dokumen lain, contohnya pendaftar, dia keluarkan buku dia keluarkan perkeliling, sudah pasti dia akan declare lah perkeliling ni mematuhi keperluan KPT ataupun tertakluk kepada undang-undang terkini yang dikeluarkan oleh KPT. Yang tu bermaksudnya bahan tambahan, dokumen tambahan untuk memberi gambaran bahawa benda tu penting dalam proses pelaksanaan. Dan yang terakhir,
contract or order requirement differing from those previous express. Okay. Yang ni dia lebih kurang sama dengan B lah. Yang ni D ni. D ni seolah-olah kita tulis dalam kontrak tu dan juga dalam kontrak ataupun dalam membuat order tu berbeza from previous express. Bermaksud masa kita call, kita cakap-cakap lain. Tiba-tiba bila dokumen tu sampai lain. Yang tu kita kena betulkanlah, kita kena pastikan yang mana kita nak buat. Bermaksud di sini bahawa bila mana ada perbezaan kontrak ataupun dokumen, sama ada terdahulu ataupun melalui dokumen dulu, dokumen melalui perbualan dan sebagainya, tak kisah. Jadi di sini memberi gambaran bahawa order baru ni berbeza dengan order yang lama keperluan dia. Jadi kita kena buat persetujuan, kena batalkan yang mana satu. Yang tu yang maksud 8.2.3E. Dan 8.3 lebih kepada design and development of product or service. Yang ni yang masuk dulu-dulu peringkat awal dulu saya baca dokumen ni, saya tengok design and development ataupun R&D, sekali pandang, sekali tengok macam tak ada kaitan dengan program kita ataupun UiTM. Sebenarnya bila tengok dalam, renung dalam, memang ada lah. Cuma nak dapat feedback. Slide saya ni dapat tengok Boleh tengok Boleh tengok sebab saya tak tengok chat. Saya buka white Windows 1 je, tak nampak chat tu. Okey, tetap kalau boleh bagi suara 1 2 baru boleh nampak slide ni, okeylah. Nah, slide ni. Boleh nampak. Boleh nampak doktor, boleh nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, 8.3 ni sebenarnya design and development ni berkait rapat dengan kita. Sebab apa? Sebab kita fikir baliklah produk kita tadi tu. Produk kita tu sama ada servis ataupun produk. Tak, sama ada kedua-duanya tu tak kisah, tapi dia melibatkan design. Yang paling penting untuk kita faham design ni adalah produk program kita lah, program kita. Bagaimana kita nak menghasilkan program. Jadi yang pertama yang kita nak wujudkan, kalau program ni saya dah tengok what is so called SOP yang UHEC keluarkan untuk setiap kampus, fakulti untuk membuat program, untuk buat semak semula, untuk buat program baru. Saya yakin dan percaya yang tu dah melebihi apa yang ISO nak. Jadi kalau kita dah amalkan apa yang UHEC buat tu, sepatutnya kita tak ada masalah langsung lah berkaitan dengan design and service. Cuma saya nak explain sikit, ada 6 ni. Yang pertama, kita kena wujudkan proses D&D, Design and Develop. Yang ni kita proses pembentukan kurikulum, proses penambahbaikan program baru. Yang tu kita dah ada lah, UHEC yang buat ataupun HA yang buat. Yang ni dah ada. Yang kedua, kita perincikan keperluan yang terlibat dalam kita nak buat penambahbaikan. Contohnya penambahbaikan ni kategori dia, kalau less than 30% tak perlu sampai ke MQA, kalau more than 30% perlu sampai ke MQA, ataupun kalau less than what so called 5% ke 10% sekadar draft dan maklumkan kepada UHEC saja ataupun perlu kelulusan UHEC. Yang tu contoh clarification of application D&D requirement. Bermaksud perincikanlah keperluan yang kita kena ada dalam membuat design and development. Kita nak buat design tu biar ada perancangan detail, biar ada keperluan-keperluan dia, apa yang kita nak. Yang ketiga ni, 8.33 ni lebih kepada bila mana kita nak buat design, kita kena cerita, kita kena follow apa orang kata fungsi, keperluan dan undang-undang yang terlibat dalam design tersebut. Contoh yang paling senang, kita tengok subjek kita lah, kita tengok program kita. Bila mana kita nak design program kita tu, apa kandungan-kandungan, keperluan-keperluan, fungsi dia, peraturan-peraturan dan undang-undang yang terlibat untuk memastikan bahawa program kita tu boleh diluluskan. Program kita tu boleh dimarket ataupun program kita tu sesuai dengan keperluan semasa. Yang tu yang maksud 8.3.3. Dan 8.3.4 lebih kepada benda-benda yang bila kita nak buat design and development, kita ada proses kawalan supaya apa? Supaya dia memenuhi spesifikasi yang kita kata pada D&D input, yang kita kata
kata kepada keperluan ni dan yang kita kata elemen-elemen dalam SOP untuk kita membuat D&D, untuk kita membuat design and development. Ya. Dan 8.3.5 pun sama, cuma yang ni lebih kepada di peringkat awal sebelum kita jadikan dia sebagai output ataupun produk, yang ni dah jadi sebagai produk. D&D 8.3.4 ni lebih kepada kita check dia tu, kita review dia tu semasa dalam proses sebelum dia keluar sebagai produk. Yang 8.3.5 ni lebih kepada dia dah keluar sebagai produk. Dia dah keluar sebagai produk dah. Kita boleh check sekali lagi memenuhi spesifikasi ataupun tak. Dan siapa yang tetapkan spesifikasi? Yang ni lah. Yang ni kita tetapkan, sini pun sama kita tetapkan. Jadi kita check balik sama ada produk yang kita buat tu memenuhi ataupun tak. Dan yang terakhir, kalau ada D&D changes ataupun dalam benda yang kita buat, peraturan kita, perkeliling kita revise, kita buat version baru, peraturan kita buat version baru, produk kita, program kita buat revision, kita buat benda baru, biar dia ada rekod dan kita kena semak, kawal dan kena pasti benda tu ada perubahan version ataupun tak. Contohnya, kalau kurikulum kita tu, kita punya plan ID dia tu ada beza ke tak plan lama dengan plan baru kalau kita ada perubahan. Tak, kalau perkeliling sudah pasti dia ada nombor dia ada perubahan lah, dia ada beza dah. Yang ni yang seolah-olah benda-benda ni yang mana kita nak bagi gambaran bahawa 8.3 ni kita ambil maklum dan kita ambil kisah. Dan bila mana 8.3 ni kalau tiba-tiba kita tengok program baru, tak, bila mana tengok program baru, kita matchingkan dengan SOP pembentukan program baru, dia tak follow program baru, kita boleh letak kesalahan tu pada yang ini ataupun dalam D&D ni, input, dalam control dan juga dalam output. Maksud dia program tu dah hasil lah, produk tu dah hasil iaitu program. Tapi bila kita tengok spek dia tu tak penuh. Di mana kita boleh tengok spek? Kita tengok dokumen dia lah. Bila mana kita tengok dokumen dia, kita boleh letak benda tu tak patuh ataupun tak mengikut kriteria yang ni. Ya. Bagaimana you keluarkan program sedangkan you tak semak program ni memenuhi spesifikasi ataupun tak. Ataupun bagaimana you tak tengok program ni keluar baru kita dah boleh detect dia ni tak memenuhi spesifikasi. Adakah semasa proses kawalan kita tak review ataupun kita tak verify ataupun kita tak validate bahawa benda tu adalah benda yang cantik ataupun benda yang follow SOP ataupun tak. Okey, 8.4 lebih kepada kita nak kawal kontrol, kita nak kawal mana-mana external party yang membekalkan perkhidmatan ataupun bahan material kepada kita. Nak membekalkan perkhidmatan ataupun material kepada kita. Contohnya, membekal perkhidmatan tu contohnya kita ada program. Dalam program kita tu ada banyak subjek. Bila mana ada banyak subjek, adalah 2-3 subjek diajar oleh pihak luar. Jadi pihak luar tu, pensyarah luar tu kita namakan dia sebagai external provision. Ataupun kita buat bangunan, kita yang buat bangunan, tetapi jongkong dia, simen dia kita beli daripada pihak luar. Tak. Yang tu pun sama, bermaksud pihak luar tu membekal material kepada kita untuk kita buat bangunan dan kualiti bangunan tu adalah tanggungjawab kita. Dia ada dua benda lah. Satu servis dan juga satu produk. Tak kisah. Kita boleh bayangkan mana-mana satu pun tak kisah. Cuma 8.4 tu macam gitulah. Kita nak kawal pihak yang membekal servis ataupun membekal material kepada kita. Kenapa? Sebab kualiti tu kita yang dapat. Kualiti tu orang komplain kepada kita. Contohnya, kita program kita tawarkan program UiTM. Orang luar yang ajar. Tapi degree tu adalah degree UiTM. Bila mana ada komplain, bila mana tak lulus akreditasi, bila mana program ni macam pelik, tak laku dan sebagainya, pelanggan akan komplain kepada UiTM. Bukan komplain kepada pensyarah luar ataupun part-timer. Itu maksud dia. Contoh yang kedua, yang bangunan tadi itulah. Kita fasiliti membuat bangunan. Kita
servis fakulti, kampus buat bangunan, renovation dan sebagainya, fasiliti yang buat, PPII yang buat, yang monitor dan sebagainya. Kualiti bangunan tersebut tu adalah tanggungjawab PPII ataupun pembangunan untuk memastikan bahawa kualiti dia follow spec. Bukan pihak luar tu, bukan kontraktor luar, tetapi pihak pembangunan. Jadi pihak pembangunan kena ambil maklum bahawa kontraktor yang dia lantik tu dia kena kontrol, dia kena kawal selia, dia kena pilih betul-betul. Dalam 8.4 ni kita ada 3. Satu, select and evaluate. Kita kena ada kriteria, kita kena ada calon dan kita kena ada proses pemilihan untuk kita pilih pembekal luar tu untuk memberi kualiti yang terbaik kepada kita. Yang kedua, sudah pasti kita ada proses-proses validasi, kita ada proses-proses kelulusan, kita ada proses-proses yang mengesahkan bahawa ya betul kontraktor ni kita dah pilih, ya betul pensyarah ni kita pilih, ya betul pemeriksa luar ni kita dah pilih, kita dah ada surat lantikan, kita dah ada minit mesyuarat dan sebagainya. Dan 8.4.3 ni lebih kepada semua information yang ada pada external provider ataupun yang ada pada supplier ataupun external examiner ataupun part-timer dan sebagainya, kita ada dan kita gunakan untuk kita membuat keputusan. Kita ada information tu nak kena ada untuk fakulti, kampus ataupun PTJ buat keputusan. Kalau kita nak faham daripada gambar rajah ni, daripada klosa ni dia ada 1, 2, 3. Nak faham dari segi what we so call infografik ni, seolah-olahnya kita ada supplier, kita ada calon-calon part-timer, kita ada pelbagai pihak kat sini, kita pun pilih mereka ni untuk menghasilkan, untuk bekerjasama dengan kita. Kita pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan kepada information yang mereka ada, yang mereka beri kepada kita, kita pilih. Dan last kali, sudah pasti bila mana dengan ada information, kita tapis betul-betul, kita tengok kriteria yang kita ada, kita tengok kriteria yang kita tetapkan dan kita pun buat pemilihan. Dan semua pemilihan, rekod kita simpan dalam documented information, kriteria kita simpan dalam documented information, selected evaluation, nama-nama senarai pun kita simpan dalam documented information, dan informasi maklumat-maklumat yang berkaitan dengan company tersebut pun sama, kita simpan dalam documented information. Bermaksud 8.4 ni, dokumen ni besar lah, banyak. Dokumen ni banyak. Contohnya bila mana berlaku, kenapa kita pilih part-timer A, kita pun boleh ada dalam documented information ni senarai-senarai part-timer selain daripada A. Maklumat-maklumat selain daripada A pun ada. Apa kriteria yang menyebabkan kita pilih part-timer A tu dan siapa yang luluskan, minit mesyuarat mana luluskan, ada dalam documented information. Yang ni maksud 8.4. Bermaksud bila mana kita buat semua benda ni melambangkan bahawa kita kontrol pihak luar yang membekalkan servis dan juga perkhidmatan kepada kita. Bila mana kita buat semua ni, memberi gambaran bahawa kita patuh kepada klausa 8.4, iaitu kita mengawal pihak luar dalam membekal dan juga membekal dan juga menyampaikan servis perkhidmatan kepada kita, kepada customer kita. Yang kalau nak beza sini ni, supplier dia bekalkan bahan kepada kita, tapi kita buat. Associate company ni lebih kepada dia buat separuh, kita buat separuh. Dan outsource ni lebih kepada semua dia buat. Semua dia buat, kita monitor. Tapi walaupun supplier, walaupun associate company, walaupun outsource, semua hasil kerja mereka ni, kualiti dia kita yang tanggung. Kita yang tanggung. Yang tu yang kita kena kawal. Outsource, kita nak buat bangunan, kita lantik kontraktor buat bangunan tu. Tapi kualiti bangunan tu kita yang kena jaga, tanggungjawab kita, bukan kontraktor tu. Associate company ni bermaksud kita buat separuh, dia buat separuh. Kalau dalam akademiknya, associate company ni lebih kepada satu subjek, separuh pensyarah kita ajar, separuh lagi pensyarah luar ajar. Student complete satu subjek tu melibatkan dua komponen lah, iaitu pensyarah industri dan juga pensyarah UiTM.
Jadi yang tu kita namakan dia associate company. Yang supplier ni lebih kepada, kalau dalam program kita, supplier tu adalah pembekal informasi. Contohnya kita panggil external examiner kita untuk membuat syllabus. Mungkin dalam satu subjek kita ada 7 subtopik. Mungkin 1-2 topik tu kita ambil daripada pemeriksa luar, external examiner, masuk ke dalam subjek kita. Yang 5 lagi tu kita sendiri yang buat. Yang tu lebih kepada supplier. Yang associate company tu lebih kepada 50-50, kita pembuat, dia pembuat, kita mengajar, dia pun mengajar. Yang outsource ni kita bagi orang luar terus buat. Kalau dari segi programnya, untuk UiTM ni kita ada kolej-kolej bersekutu, kita bagi kolej bersekutu run program kita, tetapi sijil kualiti tu masih lagi kualiti UiTM. Okey, 8.5 lebih kepada benda-benda yang kita kawal semasa dalam proses untuk menghasilkan produk. 8.5 lebih kepada benda-benda proses-proses yang kita ada untuk kita menghasilkan produk. Jadi yang ni yang elemen-elemen dia. Show plan and carry out production control condition. Okey, ni memberi gambaran seolah-olah dalam setiap proses yang kita lakukan untuk menghasilkan produk, kita kena ada A hingga I ni untuk memberi gambaran bahawa kita kontrol semua proses-proses yang kita laksanakan di UiTM di dalam menghasilkan produk. Semua proses yang kita janji pada 4.4 itulah. Semua proses yang kita janji pada 4.4. Semua kita kawal, semua kita jaga. Dan salah satu benda yang kita nak buktikan, kita jaga ataupun tak, kita tengok ni lah. A hingga HI. A hingga I. Yang pertama, documented information that define characteristic of product. Okey, yang ni yang kita cakap tadi lah. Yang pertama, dalam documented information kita tu, kita ada nyatakan ciri-ciri produk kita. Ciri-ciri produk kita, apa berkemahiran, apa integriti, berkemahiran tinggi, apa bersaing di peringkat global dan juga nasional. Global dan juga nasional. Yang tu yang kita declare pada ciri-ciri produk kita. Ataupun produk kita dari segi program. Okey, program kita mendapat pengiktirafan, program kita mendapat sambutan daripada pihak luar, program kita dan lain-lain. Yang tu maksudnya A. Maksudnya kita ada statement menerangkan ciri-ciri produk ataupun perkhidmatan yang kita bekalkan. Yang kedua, lebih kepada availability document that define activities to be performed and result to be achieved. Okey, yang ni lebih kepada dalam documented information, iaitu proses-proses yang kita buat tadi tu, biar kita ada benda-benda yang tu yang kita declare sebelum ni, yang kita janji, yang kita bincang sebelum ni. Setiap proses mempunyai KPI masing-masing, setiap proses mempunyai kriteria masing-masing. Cuma proses-proses penting lah, proses-proses yang besar. Kalau proses A input pada proses B, input pada proses C, input pada D baru menghasilkan produk, yang tu mungkin tak ada. Cuma proses-proses yang besar ni, yang mana satu proses tu menghasilkan produk, satu proses tu menghasilkan servis, yang tu kena ada. Yang tu kena ada. Jadi biar kita ada KPI dan juga kita ada result, yang mana intended result yang kita nak capai. Yang C lebih kepada kita setiap proses kita kena ada apa unsur-unsur yang memberi gambaran bahawa kita monitor dan juga kita kawal. Kita ada monitor dan juga pengukuran. Kita ada measuring dan juga monitor. Bermaksud kita ukur sekali, kita panggil pengukuran. Ukur 2-3 kali itu bermaksud kita ada proses pemantauan. Sama ada benda tu berlaku seperti yang kita nak ataupun tak. Cuma yang C ni lebih kepada program-program lebih kepada proses kerja yang besar, lebih kepada proses kerja yang mana melibat secara langsung kepada fungsi jabatan, fungsi kampus dan juga fungsi fakulti. Tak semua proses lah. Kalau semua proses tu lagi bagus lah. Tapi kita pilih proses-proses penting yang mana dengan kita tak pantau, dengan kita tak buat penambahbaikan proses tersebut, dia akan memberi kesan kepada fungsi ataupun keberkesanan operasi fakulti, kampus dan juga PTJ. Dan D lebih kepada appropriate stage dan acceptance criteria. Biar ada kriteria yang kita nak nilaikan supaya proses tersebut tu kita tahu
apa yang kita nak buat untuk memastikan bahawanya dia ni patuh ataupun tak patuh. E lebih kepada benda-benda keperluan yang sesuai untuk memastikan bahawa proses tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya kita buat program. Dalam program tu kita adalah keperluan kolam renang. Kolam renang ataupun swimming pool yang mana sebab apa? Sebab terlibat dengan program. Jadi pastikan bahawa infrastruktur berkaitan dengan swimming pool tu ada. Environment lain yang berkaitan dengan untuk memastikan bahawa berjayanya kita melakukan proses tersebut tu ada. Yang tu yang maksudnya E. Yang F lebih kepada competent staff. Yang ni lebih kepada setiap tugas, setiap proses kerja yang kita buat tu dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mempunyai kompetensi, yang mempunyai kemahiran dalam melakukan kerja tersebut. Jadi masuk F. Yang G lebih kepada validation where resulting output cannot be verified. Okey. Yang G ni sebenarnya G dengan I ni tak terlibat dengan kita. Masuk G ni bukan kita buat marking, kita validate pada usaha kedua ataupun external examiner. Bukan. Yang tu memang kita validate moderation dan sebagainya. Yang tu berlaku. Yang tu kita boleh validate. Yang dimaksudkan dengan G ni, validation where resulting output cannot be verified. Yang dimaksudkan dengan G ni seolah-olah pelajar kita tu dapat first class ataupun dapat 2.5 ataupun dapat 3.0, dia dah keluar. Dan kita nak ukur balik dia ni, dapat tak 3.5? Dapat tak 3.0 seperti apa yang dia dapat terdahulu? Jadi sudah pasti tak dapat lah. Bukan sudah pasti tak dapat, maksudnya kita tidak ada jaminan. Kita tak boleh verify bahawa dia ni dapat ataupun tak. Sebab apa? Sebab human development. Tak, benda tu berkembang, benda tu berlaku dan benda tu berubah. Tak, mungkin dapat, mungkin lebih lagi ataupun mungkin tak dapat. Cuma nak katanya bahawa validation where resulting output cannot be verified. Kita tak boleh tentukan, kita tak boleh sahkan bahawa pelajar ni kita nilai tahun depan ataupun tahun selepasnya pun memang dia confirm dapat 3.5. Tak ada. Kita tak boleh beri keputusan, kita tak boleh verify. Yang H lebih kepada action to prevent human error. Yang ni banyaklah proses-proses kita yang kita buat untuk memastikan bahawa kesalahan tu tak berlaku. Sama ada human error dan sebagainya. Kalau di peringkat industri, di peringkat produk dan sebagainya, contohnya kilang kereta, kalau kita tak kemaskan satu skru, satu nut, alarm akan bunyi. Sebab apa alarm tu bunyi? Sebab alarm tu detect kereta masuk, tapi pekerja tu tak guna spanner tu untuk pulas, untuk ketatkan kru tersebut. Jadi alarm pun akan bunyilah. Alarm akan bunyi. Tapi dalam sistem kita tak adalah pakai alarm, tapi kita pakai second examiner, kita pakai sistem mento-menti, kita pakai proses semakkan semula, kita pakai meeting, kita pakai benda-benda lain untuk verify benda-benda yang telah dibuat oleh proses-proses sebelumnya. Kita verify, kita tentu sahkan proses-proses yang telah dibuat oleh pihak sebelumnya. Yang tu yang masuk H tu. Masuk H. D tadi tu kena ingat D ni benda yang dah keluar. Kalau dalam semester result tu masih lagi tak keluar, yang tu kita kena validate. Pensyarah marking dapat A, kita ada second examiner untuk semak balik sama ada A ataupun tak. Cuma yang masuk D ni lebih kepada ia dah keluar ataupun test 1, result tu dah keluar. Bila mana hujung semester, kita nak test balik pelajar tu dengan menggunakan soalan test 1 tu, sama ada dia dapat jawapan yang sama ataupun tak. Yang tu kita tak ada jaminan. Yang tu maksud G tu. Yang I ni lebih kepada proses-proses selepas penghantaran lah. Proses selepas penghantaran kita tak ada. Sama ada servis dan juga pelajar kita tak ada. Kita tak panggil balik pelajar kita, yang ni awak ni masih lemah bahagian calculation ni, kami kena ajar balik. Masuk balik semester
tambah lagi 6 bulan sebelum kerja balik. Yang tu tak ada. Kita tak buat benda tu lah. Tapi kalau company luar yang ada produk, contohnya produk TV ke, kereta ke dan sebagainya, kalau ada defect, mereka ada waranti 5 tahun, 3 tahun. Kalau kerosakan tersebut berlaku dalam tempoh tersebut, dia bagi free lah untuk kita repair. Tapi pelajar kita, servis kita tak ada. Jadi G dengan I ni 8.5.1 G dan I ni memang kita tak terlibat dengan sistem SPK kita. Dan dalam manual quality kena declare lah dua ni. Kena declare dua ni sebagai limitation kepada kita untuk kita tidak laksanakan klausul tersebut dalam SPK kita. 8.52 identification and traceability, yang ni lebih kepada benda yang kita buat kena ada identity masing-masing, nombor file, nombor rujukan pelajar kita ada ID. Yang kedua, kalau should identify the status of product output, bermaksud di sini product output kita tu kita boleh detect sama ada dia ni graduate tahun bila, dia ni perkeliling keluarnya bila, dia ni program ni keluar dia bila, dan sebagainya. Itu yang maksud shall identify the status of process output. Kita boleh detect ataupun kita boleh detect pelajar ni masuk pada bila dia tak graduate lagi tapi dia akan graduate 2021. Contohnya kita boleh detect di mana pelajar tersebut ada. Dan yang terakhir, bila mana traceability ni sebagai satu requirement, bila mana kita kata traceability ni sebagai satu requirement, tapi kita pastikan bahawa traceability tu kena maintain dan dia tu sebagai orang kata rahsia lah, sebagai benda yang rahsia yang hanya pihak-pihak tertentu sahaja boleh melihat, boleh trace pelajar tersebut, boleh trace proses-proses tersebut, boleh trace perkeliling tersebut, di mana asal cerita dia, di mana punca kuasa dia dan sebagainya. Bukan semua orang boleh trace. Bagi pada siapa, saya nak trace lah pelajar ni berapa semester bila dia buat, kat mana dia fail, kat mana. Yang tu sepatutnya tak berlaku macam gitulah. Yang ni yang maksud yang terakhir ni, di mana process output and retain and requirement necessary to maintain traceability. Maintain traceability, satu kita nak selenggara dan yang kedua kita nak kawal lah supaya benda yang ada dalam traceability dokumen kita tu sebagai benda rahsia. 8.5.3 lebih kepada property yang customer kita. Sebagai contohnya customer kita yang what is so called dalam bahasa mudah yang kita dengan customer kita ni lebih kepada personal data lah, pelajar kita. Pelajar kita berapa banyak data yang kita ada di UiTM. Kita ada alumni berapa, dah hampir 600-700 ribu. Maksudnya data kita tu, data personal alumni kita tu ada dengan kita. Yang tu sebagai property tu kita kena jaga sebagai customer property. Kita customer ada hak kalau kita buat benda-benda yang tak betul berkaitan dengan property ataupun perkara yang mana mendedahkan maklumat mereka, mengguna pakai apa-apa maklumat yang ada untuk kemudahan yang tidak sepatutnya dan sebagainya. Yang tu yang maksud 8.5.3. Property belonging to the customer ataupun external provider. External provider ni yang tadilah yang bekal kita, contohnya part-timer tadi tu. Kita pilih seorang je. Ada 100 lagi orang yang hantar resume. Jadi resume mereka tu sebagai personal data ataupun benda-benda yang kita kena simpan lah di fakulti kita, di kampus kita, di pendaftar dan juga UiTM. Jadi yang masuk 8.5.3. 8.5.4 lebih kepada preservation, tempat yang kita kena simpan, ada bilik khas, dari segi storage-nya, dari segi handling-nya, dari segi kontrolnya dan sebagainya, bermaksud suasana bilik kita tu mantap lah. Kalau preservation, kalau kat industri tu, kalau kilang roti dia kena ada lah bilik dia bersih sebelum roti tu dimasukkan dalam van untuk delivery dan sebagainya. Selepas production tu dia ada bilik khas untuk memastikan bahawa kualiti terjamin. Kalau kita tu, produk kita, pelajar kita tak ada storage lah nak simpan pelajar kita. Cuma yang kita ada storage, data pelajar, pencapaian pelajar, scroll pelajar dan juga sijil-sijil kemahiran-kemahiran yang pelajar kita ada, yang tu kita simpan. Yang tu kita ada. 8.5 pun sama.
dia tak ada kaitan dengan kita, iaitu post delivery activity. Kita tak ada perkhidmatan selepas penghantaran. Kita hantar pelajar kita, that's it. Kita tak ada lepas penghantaran kita pergi pada industri tengok macam mana pelajar kami okey ke tak, telefon betul kita minta feedback daripada company, daripada majikan dan sebagainya. Yang tu feedback untuk kita tambah baik pelajar-pelajar ataupun program-program yang kita sedang laksanakan, bukan kepada pelajar tersebut. Kita ambil input daripada industri, daripada stakeholder dan sebagainya, kita dapatkan feedback. Tapi kena ingat, feedback tu adalah untuk kita tambah baik pelajar semasa kita dan juga program semasa dan juga program yang akan buat. Bukan kita nak repair pelajar kita yang dah keluar, bukan. Yang tu yang 8.5.5 ni tak terlibat dengan kita. Yang terlibat dengan kita, alumni, feedback dan sebagainya semua apa tu lebih kepada penambahbaikan kepada pelajar yang semasa, bukan pelajar yang dah keluar, pelajar semasa dan program semasa dan juga program yang akan dilaksanakan dalam tempoh yang tertentu. 8.5.6 lebih kepada kita ada proses kawalan untuk menyatakan bahawa pelajar ni lulus, untuk menyatakan bahawa program ni lulus, untuk menyatakan bahawa pekeliling ni patuh, untuk menyatakan bahawa buku-buku, peraturan-peraturan yang kita keluarkan tu adalah memenuhi spek yang kita telah rancang. 8.5 ni lebih kepada proses, iaitu 8.6. Okey, 8.5.6 ni lebih kepada proses-proses yang mana melibatkan perubahan kepada dokumen kita. Kita ada proses kawalan. Kita ada proses kawalan perubahan. Contohnya review. Program kita review. Pelajar kita semak markah, result bertukar dan sebagainya. Kita ada dokumen-dokumen menunjukkan bahawa control of changes tu ada. Control. Kalau kita tengok pada 6.3 itu planning of changes yang tu lain, iaitu plan berubah tu kita kena ada plan, tapi yang ni control of plan ni seolah-olah perubahan yang berlaku tu kita ada kawalan dia, kita ada rekod dia untuk memastikan bahawa kita boleh trace kat mana perubahan ni berlaku. Kita boleh maklumkan kepada customer kita, pada interested party kita, kepada auditor kita bahawa benda ni berubah bila, di mana, siapa yang luluskan. Yang ni yang masuk 8.5.6, control of changes. 8.6 lebih kepada release of product and service. Bermaksud kita ada kriteria ataupun kelulusan ataupun proses yang menentukan bahawa produk kita ni dah mematuhi kriteria yang kita telah tetapkan. Kita dah patuh pada kriteria yang telah ditetapkan. Contohnya kat sini yang pertama, organisation should implement plan, arrange and appropriate stage to verify product and service requirement. Okey. Ini kita dah cerita dah sebelum ni. Setiap proses mempunyai kriteria masing-masing. Jadi contohnya pelajar kita ambil pelajar sebab semua orang faham berkaitan dengan pelajar. Contohnya appropriate stage to verify. Contohnya dalam setiap proses, contoh proses pengambilan pelajar, kita dah ada state kat sana, pelajar ni kena 2.5 ke atas baru dia boleh ambil degree. Diploma dia 2.5 ke atas baru dia boleh ambil degree. Jadi di sana tu kita dah ada di peringkat setiap proses tu kita dah ada stage masing-masing untuk kita verify sama ada produk kita, servis kita tu memenuhi apa yang kita rancang ataupun apa yang kita plan ataupun tak. Ini yang maksud yang pertama. Yang kedua, bila mana the release of product, service to customer shall be proceed until plan arrangement has been certified. Okey. Yang nombor dua ni lebih kepada yang pertama ni memberi gambaran seolah kita ukur produk kita tu di setiap proses. Contohnya macam kereta lah, keretanya setiap lepas pasang cermin kita cek, lepas pasang lampu kita cek, lepas pasang tayar kita cek, lepas pasang enjin kita cek. Last sekali sebelum keluar tu kita cek dan keluar. Yang tu yang maksud dia. Yang pertama ni seolah-olah kita cek, verify requirement ataupun produk kita tu memenuhi requirement ataupun tak pada setiap proses masing-masing, pada setiap stage masing-masing. Yang kedua ni melibatkan
final proses yang mana produk yang kita keluar tu dah melalui proses A, proses B, proses C, proses D dan final proses untuk menentukan bahawa yang ni proses dia dah habis, dah penuh, dah lulus dah. Yang ni yang masuk yang kedua ni. Yang kedua, kena penuhi semua keperluan dan yang sekali kriteria tu nak kena ada penuhi kriteria dan kita kena ada pihak yang ada authority untuk endorse, untuk job bahawa pelajar ni graduate. Produk ni lulus. Ya, program ni lulus. Pekeliling ni lulus. Buku peraturan akademik ataupun buku peraturan staff lulus. Pihak pendaftar dan sebagainya. Yang ni maksud dia. Yang pertama di peringkat setiap proses. Yang kedua final proses. Yang memastikan bahawa 8.6 ni kita ada proses dia, ada kontrol dia. Jadi memberi gambaran bahawa kita dah ada keputusan exam, kita punya sistem kita kalau pelajar tu tak ambil semua markah, tak ambil semua subjek ataupun fail subjek dia, jadi sistem tak akan luluskan. Kalau ada sistem yang buat gitu, kita kena validate, kita kena semaklah sistem kita kena calibrate balik sistem kita supaya apa? Supaya yang berlaku tu hanyalah kes-kes terpencil saja dan kita ada evidence bahawa sistem kita okey. Tapi bila mana benda tu berlaku, kita tak buat apa-apa verification ataupun validation kepada sistem kita, bila mana orang tengok tu, orang tak percayalah sistem kita. Bermaksud 8.6 tu kita tak kontrol. Kita tak ada sistem yang mana kita kawal betul-betul produk yang dihasilkan ni adalah memenuhi kriteria yang kita tetapkan. Yang tu maksud 8.6. Kalau tak ada benda tu, fail lah. Fail. Yang ni besar, 8.6 ni besar. Produk besar. Company tak akan percaya kat kita, organisasi tak percaya kat kita, parent pun tak percaya kat kita. Sebab apa tak percaya? Sebab apa? Sebab bila sudah keluar, dia kata company tak iktiraf. Sebab apa? Sebab tak ada standard proses yang menentusahkan bahawa pelajar ni dah lulus dengan cemerlang. Sistem tak boleh pakai. Jadi bila company tak iktiraf, pelajar tu nak kerja susah. Jadi parent, macam mana parent nak berminat untuk hantar pelajar ataupun anak-anak mereka masuk bersama UiTM ataupun datang kat universiti kita untuk kita mengikuti program kita untuk membina kerjaya ataupun future mereka. Yang tu yang pentingnya 8.6. 8.6 ni sebagai core ataupun integrity of QMS. Integrity of QMS. Dan 8.7 lebih kepada kawalan kepada produk yang tidak patuh tu, apa yang kita nak buat. Kawalan kepada produk yang tak patuh tu apa yang kita nak buat. Contohnya pelajar kita fail. Okey, apa kita nak buat? Contohnya program kita fail, tak lulus di peringkat MQA ataupun badan-badan pengiktirafan akreditasi. Okey, apa kita nak buat? Yang ni berkaitan dengan 8.7. 8.7 ni kawalan kepada proses yang tidak patuh. Iaitu output produk dan servis kita tu tak patuh, tak follow spec. Yang 8.5 ni kita kontrol bila dia follow kriteria, acceptance kriteria ada, okey kita release, dia keluar. Tapi 8.7 ni lebih kepada dia tak follow. Kita kena buat satu correction, yang kedua correction, yang ketiga kita asingkan dan kita semak balik, yang ke C kita inform customer. Dan D, obtaining organization for acceptance under concession. Okay, C ni lebih kepada informing customer ni lebih kepada gini. Kadang-kadang dalam apa kata exam, kita buat marking, kita pun semak. Kita pun di peringkat awal, kita nampak lulus dah. Tapi tiba-tiba benda tu kita semak tak betul. Second examiner check, benda tu salah. Jadi instead dia dapat B, sepatutnya dia dapat D. Jadi kita kena informing the customer. Informing the customer berkaitan dengan kesalahan kita. Produk yang tak patuh tu. Jadi di sini beri gambaran seolah-olah kalau customer tu pelajar, seolah-olah kita bagi tahu pelajar lah result dia ni, you punya result ni sekarang ni sepatutnya D ni tapi dulu B, hebat sila tukar tukar kertas dengan orang lain.
Tapi kalau customer kita tu melibatkan what we so call industri, kita kena maklumkanlah kepada industri bahawa pelajar ni sebenarnya tak komplit lagi. Dia kena ada satu subjek lagi untuk datang kepada kita untuk buat untuk mengikuti program tersebut, kursus tersebut. Sebab apa? Sebab dia fail. Sebelum ni dia lulus sebab kita terlepas pandang. Yang tu yang maksud 8.7.1 ni. Satu, kita buat correction. Yang kedua, kita inform balik lah untuk kita tambah baik. Dan 8.7.2 ni, organization should retain document information. Okay. 8.7.2 ni kita kena simpan rekod-rekod yang menyebabkan ketidakpatuhan itu berlaku. Kita kena explain kenapa pelajar ni tak graduate. Kenapa pelajar ni tak graduate on time. Dan yang kedua, apa action yang kita ambil. Action yang kita ambil. Yang ketiga, any concession obtain. Yang ni lebih kepada benda-benda yang kita tak boleh kawal, kadang-kadang berlaku, ataupun benda yang kita kawal pun kadang-kadang berlaku. Yang ke D ni lebih kepada authority deciding the action in respect of, okay, last kali kita kena ada rekod. Siapa yang kata dia ni tak lulus? Siapa yang kata yang boleh endorse dia ni kena ambil balik subjek ni. Yang ni yang kita kena simpan dalam kita punya file kita, documented information. Yang ni documented information, semua non-conforming product ni, produk-produk yang kita keluarkan, bukan keluarkan, tak boleh keluar sebab apa? Sebab dia tak patuh kepada kriteria kita. Kita kena buat correction dan kita kena inform balik kepada customer tersebut. Kita buat correction dan kita simpan dalam file DI kita. Yang pertama, kita simpan senarai non-conformity berapa orang yang tak boleh grade ni, yang semester 9, 10 ni berapa orang, apa tindakan yang kita ambil, dan seterusnya siapa yang endorse bahawa dia ni tak lulus. Biasa kita ada rekod-rekod ni untuk kita rujuk semula lah, untuk kita pastikan bahawa yang kita keluarkan tu betul-betul dia tak lulus. Bukan sekadar kita rasa syok sendiri, oh yang ni pelajar ni tak payah bagi lulus lah, tu kita bagi tak lulus. Bukan. Dia kena ada rekod, dia kena ada authority. Dia kena ada authority, pihak authority yang mengesahkan bahawa dia ni adalah produk yang tak memenuhi spek. Dia ni adalah pelajar yang tidak lulus dan tidak memenuhi bilangan jam kredit untuk graduate. Yang tu nak kena ada. Jadi kita masuk pada 9. Jadi sebelum kita pergi kepada 9, syukurlah untuk saya dapatkan feedback daripada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang saya hormati, untuk kita lihat kefahaman, untuk kita tengok sama ada saya terlepas pandang ataupun benda-benda yang saya explain cepat sangat, ataupun kita tak boleh dapatlah apa dia punya material dia punya pemahaman dia lebih. Sebab apa? Sebab contoh kurang ke dan sebagainya. Jadi silakan sahabat-sahabat, rakan-rakan kualiti yang saya hormati untuk bertanyakan soalan ataupun untuk memberi pandangan ataupun cadangan yang lain supaya supaya kita dapat faham dengan sebaik mungkin lah. Dan kalau tengok dalam chat kita tu, Puan Azmah dah hantar senarai kehadiran peserta dan juga survey monkey kita, dah maklum balas daripada sahabat-sahabat, rakan-rakan kualiti tu kami alu-alukan untuk kita tambah baik program kita, untuk kita tambah baik pemahaman kita dengan niat kita, dua niat kita tadi tu. Yang pertama untuk memperbaiki diri kita, yang kedua untuk memberi kebaikan kepada majikan kita iaitu UiTM. InsyaAllah dengan dua niat ni dapatlah habuan kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi mohon pandangan dan juga soalan-soalan daripada sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Ada soalan ke? Silakan. Ada. Tak ada? Belum ada. Belum ada? Okey, kalau belum ada saya nak tanya soalan lah. Saya nak tanya soalan. Kalau tak ada soalan ni, kita tak pergi kepada slide yang lain. Soalan saya, di mana kepentingan resiko dengan maklum balas pelanggan? Di mana kepentingan resiko, di mana kita dah belajar resiko dalam 6.1 dan pelanggan pun ada tadi dalam proses pelanggan 8.2 saya rasa pelanggan.
8.2.3 pelanggan. Apa hubungan pengurusan risiko dengan pelanggan? Silakan, saya nak dengar jawapan daripada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya sanjungi di alam maya ni. Dan boleh maklumkan. Boleh maklumkan tak apa yang kita nak hubungan tu? Ada soalan ke? Soalan Dr. Rosli boleh share ke slide ni nanti? Tak. Kita bukan setakat share tau. Kita bagi semua yang ada ni kepada semua sahabat-sahabat kualiti kita. Unlimited lah, unlimited. Cuma kita tak bagi yang PowerPoint tu supaya takut orang ubah. Tunjuk yang tu yang saya bagi tak. Itu saya bagi PDF. Boleh share. Kita share PowerPoint dan juga kita share yang record lah untuk senang nak faham, nak tengok. Cuma record ni kalau boleh untuk kita guna di pikat UiTM lah, pikat dalaman lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang record ni penting untuk dalaman. Sebab apa? Sebab kadang-kadang saya tersasul beri contoh UiTM. Bila mana beri contoh UiTM, takut-takut slide kita ni, rekod kita ni terlepas pada pihak luar, takut adalah sedikit orang kata efek kepada UiTM. Saya kena bagi contoh UiTM supaya kita senang faham, supaya kita senang nak ubah, supaya senang kita nak modify, kita nak tambah baik. Terpaksalah bagi contoh UiTM.